Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kitab Tabarruk pada muka surat 279 muka surat 279 di bawah tajuk hubungan antara doa dan zikir. Jadi perbincangan kita pada malam ni masih lagi menyentuh berkenaan dengan tabarruk yang disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan. Di mana maksud tabarruk yang disyariatkan ni maksudnya mengambil tabarruk ataupun bertabarruk dengan perkara-perkara yang disebut oleh nas, khususnya hadis-hadis lah, ada sebut khusus, dan perkara itu bukan perkara-perkara yang mubah yang harus, tidak, tapi perkara yang bersifat ibadat, amalan-amalan salih yang disebut. Misalnya di sini sebagai sambungan perbincangan pada malam ini berkenaan dengan doa dan zikir, yang mana dalam sesi lepas penekanan utama bertabarruk yang berkait dengan lisan, sebutan yang kita baca, mana yang paling tinggi adalah bertabarruk dengan tilawatul Quran, baca Quran itu. Tidak ada suatu ucapan, suatu bacaan yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih kita kata mahal harganya dari segi nilai melebihi baca Al-Quran itu. Itu tidak ada. Jadi hadis-hadis Nabi itu sebagai pemangkin saja, sebagai tambahan. Tu pun kena pastikan kesahihan terlebih dahulu. Baik, cuba kita tengok perenggan pertama muka surat 279 itu. Ini berkait dengan hubungan antara doa dan zikir. Jadi bertawassul kepada Allah dengan salah satu daripada asma'ullahul husna atau sifat-sifatnya yang luhur dalam doa termasuk bentuk tawassul yang disyariatkan. Maknanya semasa kita berdoa tu kita sebut nama Allah, sebut itulah nama Allah seperti mana disebut dalam Quran, dalam hadis itulah. Asma'ullahul husna dan nama-nama lain lagi yang tidak termasuk dalam senarai 99 itu dia ada lagi, bukan setakat itu saja. Dia ada lagi sesuatu yang sabit bahawa itu adalah nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Maka kita kena sebut dalam doa kita, di muqaddimah doa, sebelum kita doa, sebelum kita minta sesuatu yang kita nak minta tu, kena sebut dulu Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kalau tak ingat baca Fatihah pun boleh, sebab dalam tu sudah lengkap dah. Itu termasuk tawassul yang disyariat. Bahkan dalam bab doa, sebelum kita sebut sesuatu yang kita nak sebut, yang kita nak minta, sebut nama Allah, puji Allah, puji Allah, itu termasuk dalam adab, termasuk dalam adab, disiplin. Bila kita nak berdoa mesti begitu. Maknanya seseorang kalau dia minta, terus dia minta, wahai Allah aku nak begini, terus dia minta, itu makna tidak beradab. Kena sebut alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ikutlah apa saja yang menunjukkan puja dan puji kepada Allah, termasuk selawat kepada Nabi dan sebagainya. Itu termasuk dalam disiplin doa. Baik, di sini dikemukakan beberapa contoh. Misalnya bila seseorang Muslim dia berdoa, misalnya begini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan perantaraan bahawa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut. Tidak lembut si maknanya tidak berkasar dengan orang Islam, dengan orang beriman, dan Maha mengetahui segala-galanya.
selamatkanlah aku wahai Allah. Sebelum kita kata selamatkanlah hak kita nak minta sebenarnya, selamatkanlah aku daripada terjebak dalam ajaran salah, selamatkanlah aku daripada tipu daya hidup di dunia ni. Kita sebutlah apa saja sebelum itu, dengan berkat namamu yang mulia wahai Allah. Itu boleh. Dan hak tu mesti disebut atas nama disiplin doa. Kena sebut tu. Jangan sebut yang lain. Sebab kalau dalam internet ni macam-macam kita jumpa. Setengah tu bila berdoa tu, bila dia sebut nama Allah, sebut juga fatarisu ila hadrati syekhil kiram, dia sebut kehadapan guruku yang mulia dalam doa sebelum dia minta. Tu bukan ajaran Nabi. Lepas tu kalau tidak ajaran Nabi, ajaran siapa? Tu kena tanya dia. Dia ambil mana tu? Kita pun tak boleh nak ayat tu. Kena tanya dia ambil mana. Tapi kalau tengok ajaran Nabi, tak ada. Sebut begitu. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab, mana kena pastilah ada mana sahih ke tidak. Kalau dalam kitab ni ada belaka, baca subhanallah 100 kali boleh seperti pahala 100,000 haji. 100,000 haji. Banyak ke lah. Tanpa sana, anak cek tengok tu tak ada pun. Dalam tu boleh tak sebut sana. Kalau perkara-perkara kita hadrat, kita kena ketepikan. Jangan jadikan amalan. Sebab apa? Sebab hak Nabi sebut, kelebihan doa dan zikir ni sudah terlalu banyak. Nak amal semua pun tak ada tu. Cukup banyak tu lah. Hak pagi petang saja banyak-banyak. Tu kena ingat tu. Kalau tidak, kita jadi akan mesti ada akan berlaku peninggalan ataupun meninggal ke sunnah Nabi. Bila kita amal yang lain, akan berlaku kita tinggal sunnah Nabi. Itu hak taksir tu. Jadi meninggal ke sunnah Nabi, nampak macam zikir juga, nampak macam berdoa juga, nampak macam selawat, tapi tinggal sunnah Nabi, itulah kehendak iblis dan syaitan. Dan itulah termasuk tadlil, proses syaitan menyesatkan kita. Dia kata buatlah, tapi jangan buat serupa dengan Nabi. Memang dia nak tu. Banyak zikir ni, sampai 500 semalam baca, tapi hak Nabi ajar jangan buat. Tu kan. Jadi perkara gitu kita kena beri perhatian. Contohnya lagi, atau seseorang Muslim berkata, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu, yang mana dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Engkau rahmatilah aku, hai Allah, dan berilah maghfirah kepadaku. Sebelum kita minta rahmat dan maghfirah, sebut dulu. Aku mohon kepada engkau Tuhan, ya Allah, yang maha memberi rahmat, maha puji dulu Allah. Sebut dulu. Sebut nama-nama dia seperti yang kita tahu. Selepas tu barulah kita minta. Ini termasuk dalam disiplin berdoa. Dan kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, memang dia ada ni. Memang sebut je lah begitu. Baik, dalil disyariatkan bertawassul dengan menyebut nama Allah, sifat-sifat Allah seperti yang warid, yang sabit berdasar pada Quran dan hadis. Ini antara contoh, bukti, dalil daripada Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah kata, jadi bagi Allah, yakni Allah memiliki. Kalau orang ngaji bahasa Arab, dia panggil lam tu, dia panggil lam lil milki. Lam tu lillah tu, lam tu dia panggil lil milki. Mana milik Allah, mana Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi bila nak berdoa, sebutlah sebagai muqaddimah doa tu nama-nama tu, nama-nama Allah. Bila kita nak berdoa kepada apa pun, sebut sebut dulu nama tu, ya Allah. Kalau tak boleh kau Arab, aku kok Melayu boleh, ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha memberi rezeki, yang membuka pintu hati manusia. Bukalah pintu rezeki padaku, ya wahai Allah. Bukalah pintu hati manusia supaya dia datang ke kedai kita. Minta tak usah guna, tak erti guna bahasa sastra, guna bahasa locong-locong gitu, tak apa. Tuhan faham. Tuhan naknya kita minta guna bahasa. Kalau tak boleh bahasa Arab, sebab gini, Nabi main takut kita berdoa ke Arab, kita tak tahu makna. Kalau lagu tu kita tak tahu kita minta gapo. Orang tak panggil minta lagu tu. Minta mesti kita perkara yang kita memerlukan. Keperluan manusia tak sama. Tok Imam minta ga ni, Tok Bilal minta ga ni.
Sebab tu kalau tu imam, kalau tu, dalam hadis sebut, tu imam ni dia kena doa. Tu imam ni bila jadi imam dia kena doa kepada makmum. Dia doa tu kira-kira umum. Sebab dia tidak tahu masalah spesifik, secara spesifik masalah makmum dia agama, dia tak tahu. Dia minta secara umum. Apa dia? Keampunan, kebaikan, selamat daripada kesesatan. Biar Allah tunjuk pada kita. Tu imam dia kena doa. Tu tanggungjawab tu imam. Jadi hak spesifiknya masalah kita. Orang lain ada masalah cara dia. Tu kalau kita tak doa sendiri, siapa dia nak doa untuk kita? Orang kaya ada masalah cara dia. Orang kaya ni masalah tak serupa. Sama-sama kaya tak serupa masalah. Lepas tu kita masalah lain pula. Jadi kalau kita tidak berdoa sendiri, kita tidak latih kita berdoa, sampai bila pun kita tak akan minta masalah kita. Yang kita doa amin belakang tu, kebiasaannya imam dia akan dia doa yang umumnya, yang umum. Yang khusus untuk kita. Sebab kadang-kadang kita dengar tu, bukan semualah. Kalau 10 tahun doa tu tak ubah. Tu imam pun pakai hak tu ke? Mana dia kira dah tu. Nak doa sendiri tu, doa gilah masalah awak sendiri tu. Jadi kena ingat juga tu. Tak apalah hak tu cuma sini kalau kita nak bertawassul dan berdoa, bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Tu termasuk dalam syariat dan merupakan adab ketika berdoa. Begitu juga dalam surah An-Naml, Allah SWT sebut berkenaan dengan doa Nabi Sulaiman. Ni contoh doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, berilah aku ilham. Berilah aku ilham untuk aku tetap secara istiqamah bersyukur terhadap nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau radai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Tu. Jadi hak ni kalau kita perhatikan, wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu. Mana kita minta kepada Allah sebut wahai Tuhanku. Mana kita seru tu, seru siapa? Bukan seru Nabi, bukan seru orang soleh, seru Allah. Itu mana fad'uhu biha. Rabb ni kan nama Tuhan. Jadi ni doa Nabi Sulaiman. Sebabnya ialah bimbang juga, sebab kalau kita tengok dalam internet macam-macam. Kalau di setengah di tempat kita pun ada, kalau di luar negara kadang-kadang sebut ya syekh ni, ya syekh ni. Sebelum dia minta sesuatu, minta sebut nama Allah, alhamdulillah, puji Allah, kemudian sebut nama guru dia, berkat guru dia. Dengar terang lah. Kita dengar apa kita terang. Jelas dia sebut. Jadi guru tu guru yang bagi dia nya, mana guru dia tu sebagai wali Allah. Yang mana ada kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Dia akan sebut tu. Banyak gitu. Jadi kalau kita tengok dalam style sunnah, tak ada begitu. Hak Nabi ajar kita, ajar sahabat tu pada tabi'in dan sahabat zaman kita, orang panggil ilmu yang kita warisi sebagai sunnah, tak ada benda-benda gitu. Di antara dalil-dalil dari as-sunnah adalah hadis yang disebutkan oleh Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah selalu baca ni. Bukan kata jarang-jarang dak. Kalau kita kata gak baca semua lah. Gapo dia? Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa ant an tudillani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada izzah, keperkasaan Engkau. Kemuliaan Engkau. Boleh juga izzah ni. Izzah ni mana orang yang ada kedudukan tinggi, kemuliaan yang tinggi. Itu mana izzah. Kalau dalam kitab moden dia panggil survival tu lah. Kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon dengan kemuliaan Engkau, dengan keperkasaan Engkau, izzah. Kita puji Tuhan lah tu. Gapo dia?
Patu la ilaha illa anta. Kita takrir tauhid. Kita menetapkan tauhid lagi. Hak nak jaga dia antudillani, bahawa janganlah dia sebenarnya kalau belajar bahasa Arab tu dia ada la yang dibuang. Alla tudillani, tapi dia buat. Itu ada kaedah dalam bahasa Arab lah. Kalau kita tengok bahawa engkau sesatkanlah aku, apa terjemah gitu. Allah dia ada la tu sebenarnya. Antudillani alla tudillani, bahawa janganlah engkau sesatkan aku. Hak tu sebenarnya nak mintanya. Jadi hak sebelum tu Allahumma inni a'udzubika bi'izzati la ilaha tu puji Tuhan, puja Tuhan, menyatakan hakikat Tuhan. Dia sahaja Tuhan, tak ada hal lain. Tuhan banyak ni tak betul semua tu. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud rahimahullah radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda, ni hadis ni termasuk dalam bab gapo, tak apa kita tengok selepas ni. Cuba kita tengok hadis ni. Hadis ni dia ada buat takhrij bawah tu. Baik, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan faqal Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk madin fiyya hukmuk madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. Kena tandalah dia punya doa setakat hammi saja tu. Hak lepas tu Nabi sebut fadilat. Jangan baca sampai habis tu. Mana tanda sekat wa zahaba hammi, setakat tu. Lepas tu illa azhaballahu hammahu, hak tu orang panggil fadilat doa ni. Gapo dia? Nabi kata, tidaklah apabila seseorang tu ditimpa penderitaan dan kesedihan. Jadi kalau terjemuh tu kita tidak nampak makna asal. Kalau ham ni gini ham ni makna kesedihan, sesuatu yang kita tak dapat dan tak dapat. Kita nak sesuatu tapi tak dapat. Sedih tu siapa mereka ham ni sedih juga. Dia panggil ham ni sehingga terganggu kerja tu. Itu dia panggil ham. Maknanya satu kesedihan yang berat. Tu dia panggil ham. Kalau hazan ataupun huznun, hak ni kesedihan terlepas sesuatu telah ada tu mau hilang. Kita ada dah mana hilang, sedih lah. Hak ham ni tak hilang lagi, tak dapat lagi. Tapi tak dapat, kita nak tak dapat, jadi sedih. Dia beza tu maksudnya ham tu. Jadi maknanya sedih tu siapa mereka derita nah. Maknanya tertimpa sedih sehingga derita dan juga kesedihan biasa. Kedua-dua ni hamun dan hazan ini semua dia boleh menjejaskan kehidupan manusia. Bila dia ditimpa oleh ham dan hazan ataupun huzn, maka dia baca doa ni. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-mu. Aku ni anak kepada hamba-mu, dan anak kepada hamba perempuan. Mana ubung-ubung aku, nasihat ini berada di tangan. Maknanya nasi aku ni baik ke buruk, semua berada dalam genggaman engkau. Itu makna nasihat. Ubur-ubur ni mana Tuhan seolah kita Tuhan pegang. Kita nak jadi molek tolak atas Tuhan belakang. Kita letak dulu hakikat tu. Hukumanmu telah berlaku pada diriku. Mana aku jadi sedihmu sudah takdirkan aku gini berlaku. Aku rasa sekarang ni kesedihan itu. Keputusanmu ada terhadap diriku. Mana kita royak, kita boleh terima apa yang Tuhan buat kepada kita sedih. Siapa mati anak kita kata dok dalam kebakaran, kesedih tu. Tu. Aku mohon kepadamu, selepas tu kita minta. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu
yang engkau sandangkan kepada dirimu. Maknanya aku bertawassul kepada namamu yang baik-baik yang engkau sebut tentang dirimu sendiri, atau engkau beritahukan kepada seorang makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitab. Jadi makhlukmu situ tu maksud Nabi SAW. Hak kita tahu tentang nama-nama Allah ni, hak tak ada dalam Quran tu, hak dalam hadis semua tu Allah beri tahu kepada Nabi. Allah tidak beri direct pada kita. Sebab maklumat agama hak ni boleh katakan ijma' lah. Maklumat agama yang sah, yang Allah nak sampaikan kepada kita, dia melalui Nabi dan Rasul. Dia tidak melalui orang lain. Tak ada. Maknanya tidak sah lah. Misalnya ada, kalau kita baca dalam buku-buku tu ada setengah-setengah golongan lah yang dakwah Islam tu mimpi dapat wahyu, cuma itu angin wahyu dia panggil ilham. Dia mimpi, kalau mimpi tu Tuhan baca tertentu ada dalam kitab itu. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Sebab dia tak boleh nak pasti tu. Betul-betul atas rasa, kalau dia pelawak, kalau tak pelawak dah begitu. Agama dia tidak asah gitu. Agama diasahkan di atas kesahihan fakta, dan nak mensahihkan, nak pastikan keabsahan fakta itu, dia ada kaedah dia. Kaedah tu kena ikut. Orang panggil itulah ilmu nakli tu, ilmu nakli. Ilmu yang kita nakalkan maklumat melalui satu proses yang sangat ketat, dia panggil usul hadis. Tu dia tak boleh. Kalau sekata mimpi kita nak sabitkan fakta agama, itu banyak sangat ruang untuk dipertikaikan. Banyak sangat ruang. Nak tahu mana? Mana kalau betul, yalah dak bagi lagu tu orang tak panggil fakta agama gitu. Bukan lagu tu fakta agama. Lepas tu terbuka ruang menipu tu besar sangat tu. Sebab tu Islam tak ambil kaedah tu untuk jadi fakta agama. Tak. Kecuali mimpi Nabi. Gak bila kata mimpi Nabi dia jadi hadis. Kena ingat ada. Mana kalau kita mimpi apa-apa duk dia. Boleh jadi ada Allah nak beritahu kepada kita secara umum. Gitu saja. Nak jadikan fakta agama sebagai contoh. Kalau seorang itu mimpi, dia terima selawat dengan Nabi contohnya, tak boleh pakai tu. Nak ngesah macam mana? Nak ngesah macam mana? Cuba ya. Lepas tu kalau orang lain pula dakwa dia mimpi Nabi beri selawat ni pula, nak kata lagu mana? Orang ni hadirat. Orang ni tak, kalau kita nak terima semata-mata kata seseorang dalam bentuk gitu, agama ni jadi bahan permainan manusia. Tidak standard agama ni. Tak boleh gitu. Atau engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, serta penghilang kesedihan dan penderitaanku. Melainkan setakat tu yang doa tu. Maknanya siapa dia baca gini, Allah akan hilangkan penderitaan dan kesedihannya, serta Allah gantikan dengan kesenangan kemudahan. Hak tu fadilat dia. Jangan baca habis tu. Nak baca habis pahal tu ke? Hak tu fadilat dia panggil tu. Ni antara. Jadi kalau kita perhatikan doa ni, sebut dulu, aku ni hamba engkau, aku ni anak lelaki kepada hamba lelaki engkau, aku ni anak kepada hamba perempuan aku. Sebut dulu, engkaulah yang menentukan nasib aku, nasihati tu, dan keputusan aku baik tak baik semuanya atas engkau belaka, wahai Allah. Engkau bila engkau putuskan kepada aku sesuatu, itu adalah keadilan engkau. Kita puji dulu Tuhan, berjebak-jebak kata-kata puji tu, baru minta dia mintanya. Hilangkanlah kesedihan dalam hatiku, hilangkanlah penderitaan hati. Tu sikit yang minta, tapi puji Tuhan berjebak-jebak kita. Itu dia panggil style doa sunnah. Tu Jadi setelah memaparkan bermacam-macam zikir secara sederhana, ada baiknya penulis akhiri perbahasan ini dengan penjelasan mengenai aspek-aspek keberkatan dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar tata cara mencari berkat dengan zikir kepada Allah tu menjadi lebih luas. Tu. Jadi dia sebutlah sikit. Ni kalau nak ni dia ada kitab khusus pula, fiqh doa dan zikir tu khusus pula. Ada khusus tu. Ni dia sebut secara ringkas saja. Baik, cuba kita tengok keberkatan dan keutamaan zikir. Kena ingatlah, bila sebut keutamaan zikir ni, bila kita bincang kita dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, bila sebut zikir yang ma'thur, zikir yang sabit daripada Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang sahih.
Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keutamaan yang besar dan keberkatan yang sangat banyak. Sama ada kebaikan itu yang kita akan rasai di dunia ataupun di hari akhirat. Di dunia pun ada dah kebaikan itu. Baik, yang pertama, ketenangan hati dan hilangnya rasa takut darinya, sebagaimana Allah berfirman, mana bila kita ni berzikir kepada Allah bukan sekadar dengan lidah, bukan sekadar dengan anggota zahir saja, tetapi sekali dengan hati kita turut berzikir juga, kita akan dapat ketenangan itu. Seperti mana Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, sedarlah, kena faham molek, zikir kepada Allah ni dia akan menenangkan hati. Sebab tu ulama bagi zikir ni kepada 3. Dia panggil zikir qalbi, zikir lisani, zikir jawarihi. 3 tu. Zikir qalbi ni hati kita ingat Tuhan, ingat kepada kebesaran Tuhan. Tengok alam ini, kita ingat kepada kebesaran Tuhan, kudrat Allah menciptakan alam yang begini canggih dalam pelbagai bentuk. Ingat gitu. Jadi semua tu dia mengajak kita ingat kepada Allah. Itu dia panggil zikir qalbi. Ataupun kita baca Quran dalam hati, ataupun kita sebut zikir tu dalam hati, tu dia panggil qalbi. Ingat tu, asal ingat. Itu dia panggil zikir qalbi. Yang kedua, zikir lisani. Kita baca Quran, kita baca zikir-zikir Nabi ajar, kita selawat Nabi ajar, kita 9 selawat Nabi sebut dalam hadis tu. Lepas tu kita gapo dia kita kata, banyaklah zikir lidah kita mengajar, kita nasihat pada orang, termasuk semua memperingatkan orang amal ma'ruf nahi munkar secara lisan. Semua perkara-perkara yang boleh menjurus kepada menepati kehendak syariat yang kita buat melalui lidah, semua tu dia panggil zikir. Zikir ni doa. Itu memanglah kita tahu. Yang ketiga, ni ringkas ni, zikir dalam bentuk melakukan amal-amal kebaikan dengan menggunakan anggota-anggota zahir, guna tangan kita bantu orang, itu zikir. Gapo dia semua hak kita buat, asalkan perkara itu ada kebaikan, boleh pahala, semua tu jadi zikrullah. Makan jadi zikir, tapi kena makan cara Nabi lah. Naik kenderaan, naik basikal, habis kita kata kenderaan ada kita naik tu nak, gapo dia lagi kita kata, semua kita buat berjalan kaki. Kalau kita buat dengan cara sunnah, semua jadi zikrullah. Tu kan. Jadi kalau kita buat gitu, dia jadi tenang hati. Gapo dia ciri-ciri tenang hati waktu bicara dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Kita tidak nak bicara di sini. Yang kedua, zikir itu selain daripada menenangkan hati, dia memberi kekuatan kepada seseorang, sehingga akan dengan iringan zikir itu dia boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan tanpanya. Makna zikir ni yang memberi motivasi, memberikan satu orang semangat, himmah, semangat yang tinggi. Kalau kita baca buku-buku psikologi kadang-kadang orang ni bila dia mari kena molek dengan semangat dia, dia jadi gagah, dia jadi berani, lari dia. Orang panggilan ni dia panggil apa ni? Momentum dia tu. Di Pondok Kenali dulu ada seorang cerita benar ni, bukan cerita buat-buat dak ni. Anda tak sebutlah nama siapanya, dia meninggal dah. Dia ni pernah jadi tu email, cerita lama. Anda pernah ngaji dengan dia lah. Anda pernah ngaji dengan dia, masa ngaji fardu ain dulu masa ada kafal lagi. Dia kata dia pernah masa dia pergi Mekah, tu Anda pun cerita. Beberapa orang lah kat dia ni, salah seorang duduk berkira, tubuh dia besar lah, Anda ingat 100 kilo lebih. Kayak dulu kan ada berlaku rusuh di Masjid Haram, ingat tak? Tahun bila dulu? Tahun bila Anda ingat masa anak sekolah, masa kecil belum sekolah lagi rusuh Jadi berlaku rusuh Jadi masa-masa keluar daripada masjid nak selamatkan diri, dah bila nak tobek serentak, dia tobek kok sisi angin, teluh tubuh dia. Dia pun heran macam mana dia boleh rukah naik. Apa tu? Takut. Kita takut. Kalau suruh buat dekat ada hidup-hidup gini dah, dekat ada tenang taubat, nak rukah tahu dengan tubuh dia tu. Dia pergi pula Mekah, dia tengok macam mana dia boleh lupa ni. Dia ada cerita, tu anak pun cerita, menggodok sekapung nak ayat ni. Semua orang kena amak kami lari. Kalau lari setahun tu, kalau masuk Olimpik tu, maknanya ada sesuatu. Jadi zikir ni salah satu yang memberi motivasi. Dia jadi momentum untuk kekuatan kita sebenarnya. Tu Jadi
kita ni kena cari hak tu untuk dapat kekuatan tu. Setengah orang tu dapat kekuatan tu melalui duit, melalui dunia, hak tu sungguh benar. Kalau buat dunia, hak tu sungguh benar lah. Kalau buat akhirat, tak. Ada juga maknanya dunia akhirat tidak menjadi momentum untuk dia, orang panggil cergas dalam beramal. Kalau lagu tu maknanya seseorang itu berada di tahap yang berat lah. Di sini dikemukakan satu contoh di mana Nabi SAW mengajarkan kepada puteri beliau iaitu Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebelum tidur pada malam hari agar membaca subhanallah sebanyak 33 kali, membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali dan membaca Allahu akbar sebanyak 34 kali. Kalau selepas kita semaya tu 33 cukup 100 dengan la ilaha illallah. Ni bila nak tidur ni subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Jadi cukup 100 lah. Apa Nabi sebut gini ni? Cerita latar belakang dia. Latar belakang dia nya, pernah Fatimah meminta kepada Sayyidina Ali, suami dia lah, agar mencarikan seorang khadam, pembantu rumah, untuk dia masak. Misalnya kita kata ni lah, orang dulu buat roti kan, dia kena buat sendiri, dia ada guna tu, kena buat roti ni suka kakak lah, orang panggil kamel lah, kamel roti, lepas tu kena tolak pula siapa dia nelah dah tangan dia, jadi keren dah. Dia minta sana kelada lah khadam, cari khadam, bayarlah ke dia untuk dia tolong masak gitu. Sebab kira-kiranya dia ni ketika nak giling gandum, nak tolak, nak menggiling gandum tu, nak kamel tu, dah banyak lagi kerja-kerja rumah lain tu, agak terasa berat lah. Dia minta sana. Jadi bila sampai perkara ni, dan dalam setengah riwayat dia sendiri sebut pada Nabi. Dalam setengah riwayat dia sendiri sebut pada Nabi. Maka Nabi kata kepada dia, baca ni lah, baca ni, baca subhanallah dekat nak tidur, baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar, maknanya 34 kali. Baik, Nabi kata mana? Nabi kata fahuwa khairul lakuma min khadim. Kalau kamu amal tu setiap kali nak tidur baca tu, itu zikir itu lebih baik bagi kamu daripada kamu ada seorang khadam, pembantu rumah. Dia ada kekuatan, Allah beri kekuatan. Lagu mana tak tahulah. Tapi hak ni hak Nabi ajar. Nabi tak kata bila kamu baca ni akan ada orang yang jaga kamu, jaga kawasan itulah ada jaga kamu. Nabi tak kata gitu. Cuma Nabi kata hak ni lebih baik. Hak ni lebih baik. Lebih baik. Maknanya jaminan. Bila Nabi sebut, mana ini suatu jaminan daripada Allah. Baik tu lagu mana? Tu ulama bincang panjang. Baik ni boleh jadi kita jadi rasa dia gini ya sebenarnya. Kalau kita baca buku-buku psikologi, kadang-kadang takut, orang panggil kadang-kadang berasa sakit, berasa ringan, buat semua tu adalah emosi manusia. Emosi manusia. Sebab tu kadang-kadang kalau penyakit fizikal jatuh ke apa, dia suruh jaga emosi. Sebab emosi mempengaruhi fizikal manusia. Semua orang kapir pun terima hati. Jadi hak ni Nabi sebut ni, bila kamu berzikir dengan ni, maknanya kamu akhiri. Sebabnya bila kita nak tidur ni, kita nak rehat tubuh, baca hak ni, Allah akan beri kekuatan. Dia panggil himmah, dia panggil. Kalau dalam kitab dia panggil himmah. Himmah ni maknanya satu semangat. Orang panggil kuasa dalaman tu, energi. Spiritual kita kata. Dia jadi semangat, timbul tu. Jadi dia akan mempengaruhi segala urat saraf kita supaya dia jadi, orang panggil jadi kuat, ada kekuatan. Tu. Jadi maknanya hak ni kena ingat hadis ni dia termasuk dalam hadis yang membicarakan tentang ilmu nafs, tentang psikologi manusia. Jadi kalau kita nak kuatkan batin kita, psikologi kita, semangat dalam kita, ni antara ni. Ni kita boleh amal ni. Ni Nabi sebut. Kita kata banyak ustaz, dah ambil ni tak apa. Asalkan sabit daripada Nabi. Buat. Bila semua amal, dia bukan buat sekali-sekala. Sebab itulah ulama sebut dalam kitab, apa maksud amal? Bukan fi'lun, bukan fa'ala, bukan fi'lun, tapi amalun. Apa maksud amal? Dalam konteks syariat, amal ni kita buat sesuatu yang baik secara berterusan. Kalau buat sekali-kala dia panggil fi'lun biasa ya.
Itu makna amal. Sebab tu kita pun hak ni kena amal ni. Apa maksud kena amal? Kena buat secara istiqamah. Tu maksud dia. Kena faham tu. Jadi kena amal lah ni. Allah akan lebih baik daripada ada khadam lagi. Khadam tu maknanya pembantu rumah lah. Jangan pula khadam nampak jin Islam tu. No. Lepeng faham begitu. Tidak gitu maksud dia. Kalau mari sorang tu letih kita. Tak apa-apa. Khadam ni pembantu lah maksudnya, pembantu. Tu boleh amal tu. Banyak lagi lah lain hak ni. Ada ulama yang berpendapat bahawa sesiapa sahaja yang sentiasa melakukan zikir ni, walaupun asal zikir ni Nabi ajar kepada Fatimah dan Sayyidina Ali, tapi kaedah yang kita pakai yang dalam agama kita ni tak boleh kita tengok pada khusus dia, kena tengok pada umum dia. Al-ibrah bi umumis sabab la bi khusus sabab. Tu diterima semua tu kaedah tu. Kita nak amal nas sama ada Quran ke ataupun hadis Nabi, jangan tengok sebab khusus. Kalau sebab khusus tak ada sahabut lah untuk kita, ya. Bukan nas ni sudah berakhir dengan wafat Nabi. Jadi maknanya apa yang berlaku pada sahabat tu sama ada Quran ke hadis ke, semua itu dia untuk kita, untuk umat akhir zaman. Jadi hak ni sebab tu ulama kata sesiapa yang mengamalkan zikir ni, dia akan merasa kekuatan pada fizikal dia yang membuatkan dia rasa tak perlu kepada bantuan orang. Dia boleh buat sendiri. Kira-kiranya begitulah. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahawa kalimah la haula wala quwwata illa billah yang bermaksud tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tu terjemah biasa, la haula wala quwwata illa billah. La haula mana tidak ada daya, wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billah melainkan dengan Allah. Apa maksud dengan Allah tu? Kata Ibnul Qayyim, maksud kata-kata ni tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Dengan Allah tu maksudnya dengan izin Allah. Hak kita nampak orang tu gagah tu, hak kita nampak hak sebenar Allah. Jadi kita nak pergi pada Tuhan punya sebab itu. Kena buat ni. Selain kita usaha jaga kesihatan, tidaklah kata bila baca ni enggak pakai makan ikut jopo kekoh belaka dah. Tak ada patai langsung. Royak ke doktor obat doktor tak ilawi ni. Obat doktor tak ilawi la haula wala quwwata illa billah. Nyeng doktor tak paruk apa ni no. Jadi hilang habis segala kajian orang tu. Hukum sebab musabab tak pakai habis. Dak hak ni nak ayatnya orang panggil Tuhan punya sebab. Allah lah Tuhan punya sebab tu. Kita buat sebab tu fa iza azamta, bila nak azan nak satu kena carilah tip-tip untuk berjaya tu, patut serah pada Tuhan lah. Sebab hakikat Tuhan yang menentukan kita berjaya ke tidak. Bukan usaha kita, hak tu usaha zahir saja. Baik. Kata Ibnu Qayyim, dia kata bacaan ni memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan dalam mengubati penderitaan kerana kesibukan yang menyulitkan dan kerana menahan beban yang berat. Ia menyebutkan beberapa dalil pun. Mana orang yang susah, ialah kesusahan ni kan, ramai susah daripada senang. Baca la haula wala, baca tu semua. Biar Allah beri kekuatan kita nak hadapi. Kadang-kadang orang panggil ujian tu tidak besar mana pun, tapi dah kita lemah terlanjur. Setengah-setengah orang kecil ya bagi dia ujian-ujian, setengah orang besar tu. Setengah orang api kena potong nak cerah. No, setengah-setengah orang. Kok kita biasa kena potong anak bulan, pelik apa. Memang somari dah sedia liling. Ngok cadas lalu dah. No, tak ada apa pun. Tapi bagi orang tak biasa, tak ada apa. Pokoknya ada. No, tu Jadi kita perlu kekuatan. Ni kita nak ambil kekuatan daripada agama kita. Boleh amal tu. Boleh baca bila-bila masa pun. Gitulah. Yang keempat, ana ambil sedikit lagi. Manfaat istighfar yang bersifat duniawi adalah seperti yang diterangkan dalam firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau kamu minta doa keampunan kepada dia, dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.
ayat ni dia ada latar belakang dia. Dan dia akan memperbanyakkan harta dan juga anak-anakmu, dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuknya sungai-sungai. Apa maksudnya? Di sini Allah nak kalau kita tengok dalam tafsir lah, ayat ni sebenarnya Allah sebut punca dapat berkat secara agama. Mana kita nak dapat kebaikan dalam konteks kehidupan sebagai orang beragama, salah satu punca untuk dapat berkat manusia itu dia beristighfar, iaitu doa, minta doa supaya Allah ampunkan dosa dia. Cuma nyana nak sebut gini. Baik. Kenapa? Jadi minta keampunan. Jadi minta ampun dosa. Jadi maknanya apakah bermakna minta keampunan gitu saja? Tidak. Tak ada ulama kata kita tengok dari tafsir mana pun. Maknanya hak ni jangan buat dosa lah. Jangan buat dosa. Orang kita kata tak apa buat dosa sebab Tuhan tak kata tak boleh buat dosa. Boleh buat, cuma bila buat dosa kena minta ampun. Tidak gitu maksud dia. Tidak gitu maksud dia. Minta keampunan ni begini. Sebab tu kalau kita baca dia panggil fake, dari segi fake yang berkait dengan kalimah maghfirah itu, dari segi fake dia. Kenapa Allah SWT letakkan syariat bila kita buat dosa kita istighfar, maka Allah ampunkan dosa? Baik. Apakah perkara itu berlaku gitu? Maknanya kita hakikatnya sebenarnya kita tidak bertaubat. Sebab tu dalam kira watubu ilallah wastaghfiruh, dah bertaubat kemudian istighfar. Kena dia gini ni anda dalam beberapa buku yang anda baca lah. Istighfar ni minta ampun, maknanya kita minta supaya Allah tutup keaiban kita, kesalahan kita, biar orang tak tahu. Tu maksud keampunan. Selain daripada hilang dosa, orang tak tahu kesalahan. Tu maghfirah. Baik. Jadi bertaubat ni apa maksud? Apa beza bertaubat dengan istighfar? Apa beza? Bertaubat ni maknanya kita menepati 3 rukun utama. Tu makna bertaubat. Bila seorang itu buat salah, untuk diampunkan oleh Allah, dia mesti melalui 3 rukun. 3 rukun ni dia panggil rukun taubat, baru dapat maghfirah. Kalau dia tidak melakukan 3 ni, saya sebut 3 ni mana hak asah. Kalau kesalahan dengan manusia dia tambah lagi jadi 4. 3 ni ke dia panggil an-nadam, menyesal. Lepas menyesal tu azab, dia nekat tak akan mengulangi perbuatan itu. Yang ketiga dia panggil al-iqla'. Iqla' ni maknanya apakah punca dia buat dosa, dia kena jauhi tu. 3 perkara dia kena buat. Bila dia buat 3 perkara ni, barulah Allah beri maghfirah. Jadi kaitan maghfirah dengan taubat ni hatulah. Tu bila kita bertaubat, kesalahan dia contoh kesalahan tak semaya. Semua kalau tidur dulu tak semaya lah, mesti rapat subuh. Kelip pukul 11, biarlah tidur dulu lah. Bangun pukul 4, pukul 5, koci je. 3 je koci dah. Bunyi pun tak makan, bangun pun dia tutup. Tutup. Acak kali mana dah tak maisa kerana tidur dulu. Jadi bila dia nak bertobat daripada meninggalkan solat tu, pertama sekali dia kena menyesal. Sebab manusia ni kalau tak ada menyesal, sebagai anak tangga pertama, dia tak akan bertobat. Menyesal tu anak tangga pertama. Yang kedua, dia kena nekat untuk tidak mahu mengulangi. Sebab tu kata bertaubat ni betul-betul dia dengan Tuhan, hakikat sebenarnya. Yang ketiga, dia mesti cari punca kenapa aku tak sembahyang. Punca tu dia kena buat, dia kena hilangkan, dia kena elak, dia kena tak boleh buat dah punca tu. Makna bagi dia seorang wajib sembahyang dulu sebelum tidur. Bagi dia seorang. Lepas tu baru Allah terima taubat dia. Lepas tu kalau kita tengok, biarlah nak sebut segi fiqh maghfirah ni. Misalnya dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata salah kalau seseorang tu minum arak. Hadis ni sahih. Minum arak, sekali dia minum arak, maka dia bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Dia minum pula arak kali yang kedua, dia minta ampun, Allah terima. Begitu kali ketiga sampai kali keempat. Nabi kata bila lepas kali keempat, kali kelima dia minum pula arak, kalau dia bertaubat pun Tuhan tak terima. Penipalah ulama kita nak bicara hari tu. Apa maksudnya? Maksudnya seseorang tu hak taubat dia tu bukan taubat nasuhah, taubat main-main.
Jadi Allah ni walaupun dia Allah ni mudah kira, tapi kalau taubat tu main-main, mempermainkan Allah, bukan mempermainkan manusia lagi. Ada berlaku pada manusia gitu. Tak tahulah berlaku pada siapa. Jadi setengah ulama mengatakan hukum itu hukum umum. Ada setengah kata hukum itu hukum pada orang tertentu. Ya Allah Maha tahu orang ini bagaimana hati nurani dia. Maknanya ada pada setengah orang bila dia bertaubat berkali-kali, bertaubat buat pula kejahatan, sampai satu tahap Allah catat. Nabi sebut dalam hadis tu, Allah cak dalam buku catatan dia mudminul kham, peminum arak tegar. Begitu juga Nabi kata dalam bab dusta bertaubat berkali-kali sampai satu tahap Allah Maha tahu, kita tak tahu. Allah akan cak kadzab, pendusta besar. Nabi kata bila Allah telah cak, dia nak keluar daripada kepompong itu payah. Jadi macam ciri-ciri manusia lagu mana sampai mereka Allah akan cak dia sebagai pendusta, cak sebagai peminum arak. Ni kebanyakan ulama mengatakan bahawa orang yang tidak bertaubat sebenarnya, kalau dia kata astagfirullah tu bohong saja, hati tidak ikhlas, dia tidak menepati 3 ciri tadi. Menyesal, cuma dia buat tu atas rasa gitu-gitu, tak ada menyesal apa pun, sebab tu mudah pula dia buat lepas tu dosa. Lepas tu dia pun tak ada nekat sebenarnya nak berhenti, tak ada niat pun. Lepas tu dia tetap hidup dalam takut lama, tidak berpisah dengan punca dia buat dosa. Orang-orang begini kalau dia istighfar, termasuk dalam dia nak menipu Allah, nak memperdaya Allah. Kena beringat hati-hati tak? Allah nak terima keampun, Allah nak terima taubat kita sehingga kita dapat maghfirah, dia mesti 3 cara. Kalau melibatkan dosa dengan manusia, sah lagi tambah jadi 4. Gak boleh, dia kena selesaikan isu dia dengan manusia. Kalau melibatkan harta benda, dia kena hantar balik. Kalau melibatkan maruah orang, dia kena bersihkan maruah, baru Tuhan terima, baru Tuhan beri maghfirah pada dia. Kalau tidak, dia akan bawa dosa sampai ke hari akhirat. Jadi kau gitu kena letak dalam pemikiran kita, dia jadi perhatian kita. Sebabnya kita nak dapat berkat sesuatu, kita tidak boleh dalam masa yang sama bergeluman dengan dosa. Tak boleh. Itu Allah tak beri begitu. Allah ni mudah-mudah pun dia ada cara dia. Itu kena ingatlah. Kemudian perkara lain itu kita bincang semula lah. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi kita bincang minggu depannya pada poin yang ketiga, muka surat 282 tu. Kita bincang poin yang ketiga, manfaat istighfar lagi. Kita sambung tu lah. Okey, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nasai ni ada selepas Isya ni insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi